السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم على الأمة المحمدية بمواسم الطاعات وميادين الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang percaya kepada hari dibangkitkan semula, dan kita yakin kita semua akan menghadapi saat kematian. Sebagaimana kata para ulama mengatakan, apabila seorang itu mati bermakna telah berlakulah kiamat untuk dirinya, dan dia akan melalui suatu hari, suatu masa yang cukup gawat. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Allah Subhanahu wa taala kata, kamu akan berjalan seorang diri kamu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah ciptakan kita dulu, dilahirkan oleh mak seorang keluar. Maka perjalanan kita jauh. Masa yang diberi tempoh oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini tidak panjang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahawa umur umat aku ini di antara 60 sehingga 70, itu yang ramainya, majoritinya. Wa aqal man, dan tidak ramai orang yang melepasi tempoh yang tersebut. Maknanya 60-70 itu ramai, kemudian orang panggil tidak ramai dah. Tidak macam umat dulu yang umur mereka panjang sampai 1000 tahun. Jadi oleh kerana umur umat ini pendek, maka diberi kepada kita musim-musim kebajikan, digandakan pahala dengan melakukan amal ketaatan yang biasa. Baru saja para jemaah kita telah melalui suatu hari yang sangat berbahagia, yang ceria, iaitulah bulan Ramadan. Walaupun Ramadan di zaman PKP ini agak berbeza dengan Ramadan yang lain-lain, terpulanglah kepada keadaan masing-masing. Ada yang kata seronok je Ustaz, solat tarawih di rumah, kebetulannya imam dia tu hebat, suaminya boleh baca Quran ke, anak-anak dia yang mengaji di sekolah agama, mengaji di pondok contohnya, boleh menumpang. Ada yang kata kami ni terlalu simple lah, buat gitu-gitu je, pada tak ada. Yang kita naknya, sama ada kita dapat mengisinya dengan banyak ataupun sedikit, tetapi kita mesti mempunyai agenda pengisian ketika datangnya musim-musim yang besar. Musim yang akan datang, hari ini kita berada di minggu terakhir bulan Zulqa'dah. Para jemaah kena sedar, tahun ni kita tidak banyak berita daripada Makkah Al-Mukarramah kerana tidak ada jemaah haji yang berangkat ke sana. Kalau tidak, musim gini sibuk kita ni, ada keluarga pergi, ada anak pergi, ada adik-beradik, ada ayah ibu yang duduk di Mekah. Hari-hari kita tengok laporan berita daripada Makkah Al-Mukarramah. Tapi sehari dua ni kita tidak ada berita dari Makkah, kita ada berita dari parlimen. Tengok wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk membela mereka bertempik melaung dalam parlimen, seolah menjadi tempat main budak-budak bermain di sana.
Mudah-mudahan tuan-tuan pandailah buat pilihan. Orang yang pelik-pelik macam ni usah lagi dihantar ke sana, kerana parlimen dibuat untuk persidangan, perbincangan masalah ummah, bukan untuk melaung. Tapi yang kita duk tunggu berita dari Makkah Al-Mukarramah tidak ada. Namun begitu, hari demi hari berjalan, kita kena sedar bahawa hanya beberapa hari lagi para jemaah sekalian, kita akan masuk bulan Zulhijjah. Hari ini Zulqa'dah, minggu depan kita bercakap tentang Zulhijjah. InsyaAllah dalam tajuk minggu depan saya akan fokuskan kepada bagaimana meraih pahala haji dan umrah di saat kita tidak boleh pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Kita akan dapat meraih pahala insyaAllah dalam siri khutbah yang akan datang. Untuk khutbah ini saya fokuskan kepada bagaimana kita nak menyambut kedatangan musim yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Wal-Fajri. Surah Wal-Fajri, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin 'ashr. Wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para imam-imam tafsir, Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menyebut kepada kita bahawa 10 di sini iaitulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para jemaah, kita kena tengok dalam isu Zulhijjah ini, kita fokus kepada hari. Dalam Ramadan kita fokuskan kepada malam. Ramadan yang pada waktu malam, Zulhijjah siang. Dia tidak berlawan dua tu. Allah Ta'ala bersumpah dengan wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, iaitulah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi kita nak masuk Zulhijjah? Cuba tuan-tuan jawab dengan kepala kita yang ada di sini. 5 hari, 6 hari? Ke ada juga yang boleh jawab, saya pun tak tahu hari apa, bila. Kadang-kadang kita tak cakna dengan tarikh-tarikh yang Allah Ta'ala nak limpahkan nafahatur rahmat. Allah nak limpahkan kepada kita limpahan rahmat, curahan, pengampunan dan juga gandaan pahala yang Tuhan nak beri. Malangnya kalau kita tidak tahu, maka kita kata ini satu kerugian yang besar. Di antara pendekatan yang telah saya bawa, iaitulah saya keluarkan risalah ini. Tuan-tuan boleh ambil di masjid ni. Semua risalah yang diletak dalam kotak pembahagian itu halal untuk diambil, dibaca dan disebarkan. Tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah, dalam risalah ini yang telah kita bagi setiap tahun untuk peringatan para jemaah sekalian, maka tujuan kitanya, kata di para ulama, 10 hari awal Zulhijjah merupakan afdalu ayyamis sanah, hari yang paling afdal dalam setahun. Sebab dia ada hari Arafah di hujungnya. Di hari 9 ada hari Arafah. Dan hari yang ke-10 kita ada Yaumun Nahri, hari orang akan menyembelih korban untuk Allah Azza wa Jalla dari sudut niatnya, tapi dagingnya untuk kita dan kawan-kawan orang-orang yang kaya, yang miskin dapat merasainya. Itulah nikmat dalam agama kita ni, Masya Allah. Ada agama lain, bila dia berkorban, dia tak boleh makan, tu tak boleh makan. Kita kata kita boleh makan, tapi niat kita nak menumpahkan darah itu mestilah lillahi ta'ala, bukan kerana sesiapa. Maka terdapat dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, ma min ayam, tidak ada mana-mana hari kita melakukan ibadat padanya lebih disukai, disayangi
oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari yang 10 awal bulan Zulhijjah ini. Bila dengar macam ni, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, lebih yang beramal di sini, boleh tak kita nak lawan pergi berjihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjihad tak boleh lawan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', kecuali seorang itu keluar membawa nyawanya, membawa hartanya pergi berperang dan dia tidak balik lagi, mati syahid. Orang ni je yang kita tak boleh lawan. Maka para jemaah sekalian, hadis ini sahih. Nabi SAW telah menggalakkan kepada kita supaya memperbanyakkan amal-amal kita pada hari yang besar ini, iaitulah dia panggil hari 10 awal Zulhijjah. Maka timbul soalan, para jemaah biasa dia akan tanya, Ustaz, apa yang kita nak buat bila kita dapat hari 10 Zulhijjah ini? InsyaAllah saya akan beri secara ringkasnya bilangan saja. Kalau tuan-tuan nak tengok huraian panjang, tengok dalam kuliah-kuliah yang telah saya sampaikan di bawah tajuk kelebihan 10 hari awal Zulhijjah. Musim PKP ni khutbah kita ringkas, ana bagi tajuk, poin tuan-tuan boleh baca dalam risalah ini dan boleh tengok dalam huraian kita insya-Allah. Yang pertama yang kita kena buat bila mari musim besar ini, iaitulah at-taubatus shadiqah. Biarlah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala kabulkan kita ini sebagai salah seorang daripada hamba-Nya yang patuh, yang taat, yang dengar kata, yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, iaitulah kita mendamaikan di antara sesama kita. Mendamaikan di antara sama-sama kita. Kita tengok ada di kalangan kita dengan siapa yang tak ngam, kata orang sekarang, ataupun ada pergeseran tak baik. Inilah masanya kita pergi tanya khabar, minta maaf. Sebagaimana bulan Ramadan dulu, kita sudah baca hadis malam nisfu Sya'ban. Kan dalam hadis yang menyebut tentang Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada hamba dia pada malam itu, kecuali dua kumpulan. Yang pertama musyrik, orang kafir. Yang kedua musyahin, orang yang berkelahi. Bagi saya, persiapan nak nyambut Ramadan juga sama, iaitulah mendamaikan di antara kita dengan saudara kita, ataupun mendamaikan di antara dua kumpulan yang berkelahi, kita damaikan. Kita jangan jadi batu api yang dulu mengasap mereka, jangan. Kita mula dengan kita dulu, kita kelahi dengan siapa, balah dengan siapa, kita mula dulu, kita pergi berdamai. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan selamat. Kemudian cari orang lain pula, orang-orang dekat, keluarga-keluarga kita. Yang ketiga, kita tahu 10 awal Zulhijjah ini musim yang besar, maka para jemaah adalah kita letakkan semangat yang jitu untuk meraih pahala yang banyak dalam musim ini, insya-Allah. Yang keempat, al-bu'du 'anil ma'asi, jauhkan diri daripada maksiat. Kita hari ini tidak banyak ruang maksiat sebab corona mari. Tapi ingat, sedikit demi sedikit pintu-pintu itu dibuka. Apabila SOP diperkenalkan, boleh pergi ke sini, boleh pergi sini. Akhir sekali, SOP kita dengan Allah Azza wa Jalla sahaja yang boleh menghalang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kemantapan iman dan keyakinan kita akan mati. Kalau tidak, lara kita, hanyut juga kita. Yang kelima adalah kita menjaga solat kita, lebih-lebih lagi bila mari awal Zulhijjah ini, tingkatkan, kembalilah ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Cukuplah menjadi imam interim di rumah, sehingga ke saat ini kita sudah PKPP yang telah membenarkan kita ke masjid sudah beberapa minggu, dan ana telah meninjau beberapa buah masjid yang saya pergi. Kita dapati kehadiran para jemaah ke masjid masih tidak memberangsangkan, masih lesu. Tuan-tuan pergi ke mana? Seronok jadi imam,
Kita kata, takkanlah kita nak suruh Covid mari lagi, nak jadi imam lagi. Tak. Sepatutnya sudah. Itu pun nama dia imam interim, sementara aja. Kerana Covid datang, selepas pada itu kita kena mari ke masjid. Ada juga orang kata, ustaz saya kesianlah, isteri, anak-anak dah biasa dengan solat berjamaah. Kalau saya pergi masjid, mereka tak boleh. La, berapa kali saya sudah ulang, tuan ke masjid, solat berjamaah bersama imam. Lepas solat, boleh balik jadi imam di rumah untuk isteri dan anak-anak. Solat 2 kali boleh? Naam, tidak jadi masalah. Bagi kitanya sunat, bagi mereka solat fardu. Tapi jangan buat perangai lagu ni. Perangai tak pergi masjid ni. Nak jadi imam sendiri sebab kita dah pandai. La, kalau macam tu imam lagi pandai pada awak, tapi dia pergi masjid. Maka kita cuba menjaga solat-solat sunat di musim ini. Mudah-mudahan kita akan dapat meraih pahala yang besar, insya-Allah. Dan dalam risalah ini juga saya telah sebut hadis Nabi SAW. Nabi kata, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tasbih. Hendaklah kita banyak bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di musim pada hari-hari yang 10 ini, insya-Allah. Yang ketujuh, perbanyakkan sedekah. Kita buat sedekah. Di antara sedekah yang dituntut pada musim ini, iaitulah korban. Korban tu sedekah? Naam, sedekah. Ada orang yang minta, haji, tuan ni banyak duit, kami ni nak sembelih korban untuk orang miskin di mana? Di negara fulan. Bayar aja 250, 300, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, miskin, muluk-muluk orang-orang miskin yang fakir yang ada di sekitar kita juga perlukan makanan. Maka kita kena sembelih juga korban di tempat kita berhari raya. Ramai orang seronok, dia pakai kum payakun kata orang, lepas Palestin, Rohingya, semua tempat dia sembelih korban, kecuali rumah dia tak ada korban. Kita kata, la, ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Waktu Nabi duduk, ini ramai kawan-kawan kita kempen korban di Mekah. Saya kata Nabi SAW duduk di Madinah. Selepas dia berhijrah berapa tahun? 9 tahun. Tahun yang ke-10 baru Nabi pergi haji. 9 tahun Nabi tak kirim korban, dia suruh korban di Mekah. Dia korban di tempat dia berhari raya. Jadi kenapa kita sibuk-sibuk nak pergi korban di Mekah? Bila tanya-tanya, sebenarnya orang tawar dengan harga murah. Subhanallah. Nama dia ibadat korban, tiba-tiba kita cari yang paling murah. Kita kata, naam, kita nak yang murah, tapi jangan lupa kita berkorban di tempat kita berhari raya. Kemudian jangan lupa para jemaah sekalian, yang ke-9 adalah kita berpuasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah? Hari 9 Zulhijjah. Iaitulah, kalau kita orang Kelantan ni, hari waktu pak dia panggil. Mana sehari sebelum hari raya Aidil Adha, itu dia panggil hari Arafah. Maka kita kena kita kempen berpuasa pada hari Arafah. InsyaAllah dalam minggu hadapan sekali lagi kita akan peringatkan kepada para jemaah Siyam Yaumi Arafah. Nabi SAW telah bersabda, puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala ampun untuk dia 2 tahun, diberi pahala 2 tahun. Kita berpuasa selama 13 ataupun 12 jam, tapi pahala dia as-sanatal lati qablahu wa ba'dahu. 2 tahun kita dapat dengan kita berpuasa pada Arafah. Jadi para jemaah sekalian, ambillah tarikh Arafah. Jangan sampai terlepas lagi pada tahun ini. Tidak. Tahun lepas kita terlupa dah. Jangan lupa pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, itulah yang kita buat. 10 perkara yang telah saya senaraikan di sini, insya-Allah. Yang satu lagi yang kita kena buat, di antara amal khusus yang kita buat, kita perbanyakkan solat sunat dan solat berjamaah di masjid, solat sunat, dan kita banyak juga baca Quran. Kalau tak boleh khatam dalam masa 10 hari, 10 awal Zulhijjah ni pun, biarlah kita boleh 10 juzuk. Saya boleh 20, alhamdulillah. Saya boleh 15, alhamdulillah. Yang kita tak nak dengar, yang kita tidak dengar, ada orang kata, maaflah ustaz, tak ada juga PKP pun nak baca Quran. Tuan-tuan sendiri, kita sudah baca dalam waktu pagi dalam surah At-Taghabun. Allah Ta'ala telah berfirman, Yaumut Taghabun, hari manusia rugi. Kata di ulama tafsir, rugi di sini semua manusia rugi. Yang kafir itu kepala rugi. Orang yang beriman pun yang tidak kuat beribadat, rugi mereka.
maka kita mengatakan kita tak mau jadi manusia rugi. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah sekalian pandai menguruskan diri. Kita kata tilka asyaratun kamilah, itulah 10 perkara yang kita nak wasiatkan dalam kita mengisi, menyambut kedatangan 10 awal Zulhijjah pada tahun ini insya-Allah. Satu lagi pesanan yang terakhir dalam siri ini, iaitulah sebagaimana yang ada dalam senarai kita ini, dalam risalah ini ada, dalam risalah korban pun ada. Saya sebut satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, iaitu siapa yang nak berkorban. Dengar ni. Siapa yang nak berkorban, kita dah niat nak korban dah. Sama ada kita bayar, bagi nama ke masjid, hantar ke Rohingya, hantar ke mana ikut awak lah. Yang penting kita sudah niat berkorban. Bila masuknya 1 Zulhijjah, ni berapa hari lagi nak masuk ni? Maka Nabi SAW berkata, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, jangan lagi dia potong rambut, potong misai dia, potong kuku, jangan lagi. Ini tuan-tuan kena ingat lah. Kalau nak potong rambut, nak potong kuku, nak cabut bulu-bulu kat mana-mana tu, hari terakhir Zulqa'dah, kita siap-siap, masuk 1 Zulhijjah, kita tak buat apa-apa, tak mencabut, tak memotong, sehinggalah selesai kita korban pada hari raya, barulah kita potong balik insya-Allah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ulama berbeza pandangan tentang apakah hukum kalau kita potong juga. Jawab dianya, ada ulama mengatakan haram perbuatan itu. Dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan makruh karahatat tanzih, maknanya perbuatan itu dikira tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, kita nak buat yang sunat, kita jaga yang sunat, itu terbaik. Jangan pula buat yang sunat, langgar pula yang tak sunat, itu tidak baik. Seperti dalam khutbah saya yang lepas, saya katakan PKP membenarkan kita untuk penuh saf, sama saf. Cuma dia minta supaya kita renggangkan saf. Jadi ada setengah orang ni dah lah saf renggang, belok pula, tak teratur pula, kita kata itu salah. Dan SOP dari sudut jarak juga mesti jaga. Kerajaan kata 1 meter je, jangan lebih pada tu. Ada setengah orang ni sampai 3 meter, 2 meter, kita kata itu jarak yang lebih. Maka para jemaah sekalian, jagalah adat ini. Siapa nak berkorban, jaga daripada potong kuku dan juga potong rambut. Banyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW pada setiap masa, lebih-lebih pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.